Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung bawah tajuk sifat wajib bagi Allah. Okay, jadi sebelum ni Ustazah ada terangkan sifat wajib bagi Allah daripada wujud, qidam sampai nombor 5. Jadi hari ini kita sambung ya. Wahdaniyah. Hari ini Ustazah nak ambil 4-5 sifat, iaitu wahdaniyah, qudrah, iradah dan ilmu. Sifat, ada lagi 5 sifat wajib bagi Allah. 5 ni Ustaz nak terangkan pada hari ini. Okey, tentang pertama wahdaniyah. Apakah yang dimaksudkan dengan wahdaniyah? Pengertian wahdaniyah. Wahdaniyah tu apa? Asal perkataan daripada wahidun. Okey, wahidun, satu. So, maksudnya Allah Ta'ala itu Maha Esa. Allah Ta'ala itu Esa. Allah Ta'ala itu tunggal. Allah Ta'ala itu satu. Itu maksud dia. Okey, Allah Ta'ala itu Maha Esa. Allah Ta'ala yang Esa dan Allah Ta'ala itu tunggal. Okay, orang Islam, kita ni sebagai Islam, sebagai seorang Islam, kita tidak boleh mensyirikkan Allah dengan sesuatu, menyamakan Allah dengan sesuatu, contohnya sembah selain daripada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okay, surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga ayat 4. Seterusnya sifat yang ketujuh iaitu qudrah. Qudrah tu maksudnya apa? Qudrah maksudnya kuasa. Allah Ta'ala itu Maha berkuasa. Qudrah merupakan salah satu daripada sifat wajib bagi Allah. Okay, sifat qudrah ialah sifat yang ketujuh. Okay, itu sifat yang ketujuh lah, sifat qudrah. Allah Ta'ala Maha berkuasa dalam 3 keadaan. Okay, yang pertama, Allah Ta'ala itu sifatnya berkuasa dalam aspek mencipta. Allah Ta'ala itu dia menciptakan sesuatu. Seterusnya Allah Ta'ala itu dia berkuasa untuk mentiadakan sesuatu, dan Allah Ta'ala itu juga berkuasa untuk mentadbir alam. Okay. Tanda Allah Ta'ala itu berkuasa ialah dengan mencipta sekalian makhluk. Macam kita lah. Kita ni manusia kan. Makhluk. Seperti bukan kita saja. Binatang, tumbuh-tumbuhan. Okay. Kekuasaan Allah Ta'ala itu amat sempurna. Sangat sempurna. Tidak ada cacat celanya. Okay. Setiap perbuatan dan kekuasaan Allah, tiada satu pun makhluk yang dapat menandinginya. Apa bukti Allah Ta'ala itu bersifat qudrah? Allah Ta'ala itu bersifat qudrah, iaitu Allah Ta'ala itu bersifat dia Maha berkuasa dan mentadbir sekalian alam. Seperti kita ni lah, semua bukti Allah Ta'ala itu Maha berkuasa. Dengan sifat qudrah Allah Ta'ala, semua ciptaannya adalah sempurna. Sangat sempurna, sangat kamil. Sangat sempurna. Jika Allah bersifat lemah, mestilah Allah Ta'ala itu segala yang berlaku di alam ini, dia tidak akan menjadi sempurna. Tidak ada makhluk lain yang lebih berkuasa daripada Allah. Apa maksud iradah ya kawan-kawan? Iradah bermaksud Allah Maha berkehendak melakukan semua perkara. Tahukah kawan-kawan, Allah tidak mungkin bersifat terpaksa. Allah boleh melakukan segala perkara tanpa bergantung kepada sesiapa pun. Dalil Al-Quran tentang sifat iradah Allah ada dalam surah Al-Buruj ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alul lima yurid, yang bermaksud Maha Kuasa Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Anak-anak, sama atau tidak kehendak Allah dengan kehendak manusia? Jawapannya tentulah tidak sama. Kehendak Allah sudah pasti berlaku. Tetapi kehendak manusia mungkin berlaku dan
mungkin juga tidak berlaku. Kerana kehendak manusia bergantung kepada iradah Allah. Selain itu, kehendak Allah tiada batasan, tetapi kehendak kita terbatas. Okey, seterusnya kita tengok sifat yang ke-9 iaitu ilmu. Allah Ta'ala itu sifatnya ilmu. Salah satu daripada sifat wajib bagi Allah, sifat yang ke-9 iaitu ilmu. Okey, ilmu. Look around yourself. Can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun. Such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes. Assalamualaikum. Cantik kan apa yang kita sedang lihat ini? Tahukah kamu bahawa segala benda yang ada dalam alam semesta ini, sama ada di langit maupun di bumi, berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini, dengan ilmu pengetahuan, manusia telah berjaya mencipta pelbagai peralatan yang canggih dalam bidang sains maupun teknologi. Walau bagaimanapun, ilmu yang dikuasai oleh manusia sangat sedikit jika dibandingkan dengan ilmu Allah yang maha tinggi. Allah mengetahui setiap perkara yang telah, sedang dan akan berlaku secara terperinci. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat ilmu, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui. Sifat ilmu ataupun Allah maha mengetahui adalah merupakan salah satu daripada sifat 20 yang wajib ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat ilmu? Sifat ilmu Allah adalah bermaksud Allah itu maha mengetahui. Dan pengetahuan Allah ini adalah meliputi segala sesuatu, sama ada di langit maupun di bumi, dan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Dalil nakli berkaitan dengan Allah maha mengetahui dalam Al-Quran adalah seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha bikulli syai'in alim. Surah Al-Anfal ayat 75, yang bermaksud sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ilmu Allah itu amat luas. Allah mengetahui segala tindak tanduk manusia walaupun ianya tersembunyi di lubuk hati kita. Allah mengetahui segala perkara yang telah, sedang dan akan berlaku. Tiada satu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita dah tengok apa yang dimaksudkan dengan Allah maha mengetahui. Sekarang kita nak belajar pula apakah perbezaan antara ilmu Allah dan ilmu manusia. Yang pertama, ilmu Allah tiada permulaan, manakala ilmu manusia ni ada permulaan. Maksudnya kat sini, kalau kamu kata kamu ada pengetahuan tentang sesuatu, pengetahuan kamu tu mesti ada permulaan. Dari mana kamu tahu benda tu? Tapi ilmu Allah ni tiada permulaan. Yang kedua, ilmu Allah sentiasa benar. Ilmu manusia pula boleh jadi benar ataupun salah. Ilmu Allah juga tidak terbatas, tapi ilmu manusia terbatas. Yang dikatakan ilmu manusia ni terbatas adalah bila mana manusia tidak dapat mengetahui perkara yang akan berlaku. Kita sebagai manusia tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan, manakala Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui perkara yang akan berlaku. Ini yang dikatakan ilmu Allah tidak terbatas. Dan Allah juga mengetahui perkara-perkara gaib. Kita sebagai manusia tidak dapat tahu perkara-perkara gaib. Kita tak tahu apa itu perkara-perkara gaib.
Baik, sekarang sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang kita nak belajar pada minggu ini iaitu sifat yang ke-10, iaitu sifat hayat ataupun hayatun. Kita selalu sebut hayat. Apa maksud hayat? Hayat itu maksudnya Allah Ta'ala itu maha hidup. Maha hidup. Tak dibandingkan dengan kita manusia. Manusia ni ada masa kita mati, ada sampai waktu kita akan mati, ada sampai waktu kita akan meninggal dunia, kita akan meninggalkan dunia. Begitu juga dengan makhluk-makhluk lain, ada masa, ada sampai waktu kita akan meninggalkan dunia. Jadi Allah Ta'ala itu dia tidak sama dengan manusia, dengan makhluknya, kerana Allah Ta'ala itu hidup sepanjang masa, sampai bila-bila. Itu maksudnya sifat hayat. Okey, Ustazah rasa itu saja daripada Ustazah untuk minggu ini. Ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.